Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan ke atas pensyarah Dr. Muhammad Firdaus bin Cik Yaakob dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Nama saya Muhammad Mustaqim bin Ayub. Tibalah giliran saya untuk membentangkan tajuk kajian akhir saya, iaitu pendekatan perwatakan Islam menerusi maqasid asy-syariah berdasarkan penulisan novel Qayyum karya Aminah Mokhtar 2016. Dalam bahagian pengenalan ini, kesusastraan Islam jika menurut Kasih Ahmad 1983 menjelaskan bahawa sastra Islam adalah kesusastraan yang dihasilkan oleh manusia mengikut estetika Islam untuk kehidupan manusia itu sendiri. Karya Islam memiliki pengesahan ilmu dan makna yang bermanfaat buat khalayak pembaca yang diterjemahkan daripada kitab Al-Quran dan hadis, lalu terhasillah puitis atau kata-kata indah. Maqasid asy-syariah, maqsad atau maqasid bererti maksud atau tujuan. Syariah bermaksud jalan menuju sumber air atau disama erti berjalan menuju sumber kehidupan. Imam Ibn Ashur 2001 menjelaskan atau mendefinisikan maqasid asy-syariah adalah makna-makna dan hikmah yang disyariatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Terdapat 4 kajian lepas yang akan diketengahkan oleh pengkaji dalam bahagian sorotan kajian lepas. Yang pertama adalah tajuk kajiannya mengenai maqasid asy-syariah menuruti Imam Ar-Razali dan aplikasi dalam penyusunan kompilasi hukum Islam di Indonesia oleh Khairil Anwar, Muhammad Sobri Awang dan Muallim Sahid tahun 2021. Maqasid ad-daruriyah sesuai digunakan dalam menentukan bab perkahwinan seperti hukum berkaitan pendaftaran perkahwinan, hukum taklik talak dan perkahwinan hamil. Dan yang seterusnya adalah hubungan maqasid syariah dan sahsah asy-syariah dalam urus takbir negara oleh Hafiz Mahayyadin pada tahun 2017 yang menjelaskan maqasid asy-syariah membantu negara untuk menguruskan takbir urus negara dengan baik melalui penggubalan dasar, undang-undang dan peraturan kerajaan. Seterusnya adalah mengenai memahami kerangka maqasid asy-syariah dalam kewangan dan pelaburan oleh Asmadi Muhammad Naim tahun 2016. Seterusnya adalah mengenai kepentingan maqasid asy-syariah dalam keusahawanan sosial Islam, kesan kepada industri halal oleh Muhammad Adib Suhaimi dan Azizan Bahari. Dalam bahagian penyataan masalah menjelaskan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pengkaji, kajian mengenai pendekatan perwatakan Islam dalam novel menerusi maqasid asy-syariah dalam aspek ad-daruriyat merupakan salah satu aspek yang masih belum difokuskan lagi oleh pengkaji-pengkaji lain. Elemen-elemen yang dikaji iaitu menjaga agama, hifz al-din, menjaga nyawa, hifz an-nas, menjaga akal, hifz al-aql, menjaga hubungan, hifz an-nas, dan menjaga harta, hifz al-mal. Sudah pastinya bersandarkan Al-Quran dan hadis bagi mengenal pasti perwatakan Islam dalam novel Qayyum tersebut. 2 persoalan kajian. Yang pertama, apakah pendekatan perwatakan Islam menerusi maqasid asy-syariah berdasarkan penulisan novel Qayyum karya Aminah Mokhtar? Dan yang kedua, sejauh manakah pendekatan perwatakan Islam menerusi maqasid asy-syariah berdasarkan penulisan novel Qayyum karya Aminah Mokhtar? Objektif kajian, pengkaji mengetengahkan 2 objektif. Yang pertama, mengenal pasti pendekatan perwatakan Islam menerusi maqasid asy-syariah berdasarkan penulisan novel Qayyum karya Aminah Mokhtar
Dan yang kedua, menganalisis pendekatan perwatakan Islam menerusi maqasid asy-syariah berdasarkan penulisan novel Qayyum karya Aminah Mokhtar. Batasan kajian. Novel terpilih berjudul Qayyum karya Aminah Mokhtar 1959 yang telah diterbitkan pada tahun 2016 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Karya pemerhatian dan kajian lapangan melalui kaedah kepustakaan serta pencarian sumber-sumber rujukan berilmiah bagi mengenal pasti dan menganalisis pendekatan perwatakan Islam menerusi maqasid asy-syariah. Qayyum dalam bahasa Arab iaitu Al-Qayyum bermaksud Allah Maha berdiri sendiri tanpa sebarang kebergantungan. Ia juga terkandung daripada 99 sifat-sifat keagungan Allah iaitu Asma'ul Husna. Fokus utama pengkaji adalah tertumpu kepada peringkat ad-daruriyat yang mengandungi 5 penjagaan utama yang perlu dititik beratkan iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan yang terakhir menjaga harta. Metodologi kajian kepustakaan. Kaedah mendapat maklumat berkunjung ke perpustakaan bertujuan mengumpul beberapa bahan dan sumber rujukan yang berkaitan dengan kajian iaitu mengenai pendekatan perwatakan Islam menerusi maqasid syariah. Seterusnya, pengkaji melakukan analisis melalui teks. Pembacaan teks novel Qayyum karya Aminah Mokhtar pada tahun 2016 sebagai bahan kajian utama. Dan novel Qayyum ini dipilih kerana berdasarkan penelitian didapati bahawa isi kandungannya terdapat dan terkandungnya pendekatan perwatakan Islam. Dan yang terakhir adalah laman sesawang. Pengkaji juga telah melayari internet bagi mendapatkan sumber maklumat mengenai pendekatan perwatakan Islam menerusi maqasid asy-syariah melalui laman web tertentu. Analisis kajian yang akan ditengahkan oleh pengkaji terdapat 5 aspek yang terdapat dalam ad-daruriyah al-khamsah. Yang pertama adalah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Dalam aspek yang pertama, kita akan lihat mengenai menjaga agama, hifz ad-din. Mausu'ah al-wilad wal-adyan menjelaskan bahawa ad-din pembentukan agama yang merujuk kepada ketauhidan agama Islam yang dianuti oleh seluruh umat manusia yang dipimpin oleh para rasul dan nabi bermula dari Adam dan Nuh sehinggalah kepada Rasulullah SAW. Tanggungjawab umat Islam untuk menjaga hak agama dengan sebaiknya daripada perkara yang boleh menyanggahi segala perkara yang bertentangan adalah satu kewajipan utama yang perlu dititik beratkan sebagai umat Islam. Seperti mana yang kita lihat pada petikan 1. Aspek seterusnya adalah menjaga nyawa, hifz an-nas. Menurut Ibnu Mansur 2012 memberikan penjelasan mengenai pendefinisian an-nas yang membawa maksud roh, jasad dan darah. Kitab Al-Quran dan hadis yang memberitahu seluruh umat manusia untuk menjauhi dan mengelak diri daripada sebarang perkara yang mampu menjerumuskan diri kita ke dalam kerosakan atau perkara-perkara yang membahayakan nyawa diri kita. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah dalam ayat 175 bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencapakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil dan baikilah dengan mengerjakan amal yang baik dengan segala usaha, kerana sesungguhnya Allah Maha mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Kan 2 di atas menjelaskan kepada kita semua bagaimana situasi penduduk kampung dalam menghadapi keadaan yang cemas dan resah masih tetap menyelamatkan nyawa mereka untuk mencari tempat perlindungan
supaya keselamatan penduduk kampung dan seisi keluarga dapat diselamatkan. Keadaan darurat seperti dalam peperangan, diserangi wabak, masalah bencana dunia dan sebagainya menjadi satu keperluan utama yang perlu dititikberatkan adalah nyawa, yang menjadi keutamaan buat seluruh insan. Yang seterusnya adalah menjaga akal, hifz al-aqli. Pemeliharaan akal bererti memberikan perlindungan kepada akal manusia terhindar daripada perkara yang boleh merosakkan akal dan minda kita. Oleh itu, tanggungjawab menjaga akal dengan baik merupakan satu perkara yang sangat dituntut dalam agama Islam, kerana kecergasan akal pada badan yang cergas. Setiap anggota tubuh badan yang berfungsi dengan baik berpunca daripada akal yang cerdas, kerana setiap tindak tanduk manusia itu hendaklah berpandukan akal yang berpaksikan naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW buat umat ini, agar mereka tidak mudah tersasar dari landasan yang benar. Seperti mana yang terdapat dalam petikan 3, memperlihatkan akal yang bijak mempengaruhi setiap tindak tanduk kita apabila meletakkan kepercayaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap apa jua perbuatan yang dilaksanakan. Petikan 3 di atas menjelaskan Umairah seorang yang memiliki akal yang bijak dan minda yang cerdas, kerana dia telah menggunakan masa yang terbaik itu untuk menghadiri majlis ilmu dan kuliah bagi menimba ilmu. Oleh hal yang demikian, Islam amat mementingkan pembentukan akal manusia yang berteraskan sifat-sifat insaniah yang baik, agar ilmu pengetahuan yang disampaikan dapat digarap, dapat memberikan manfaat serta memberi impak yang positif kepada masyarakat. Perkara ini dibuktikan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Yang berakal sempurna adalah manusia yang sentiasa memperbaiki dan mempelajari kekurangan dan kelemahan yang berlaku pada umat sebelumnya sebagai peringatan serta pelajaran buat manusia untuk sentiasa memperbaharui serta memperbaiki diri dengan mengamati ilmu-ilmu Allah. Keturunan Hifz an-Nas. Hifz an-Nas bermaksud menjaga keturunan atau memelihara nasab kekeluargaan daripada sebarang perkara yang boleh mencemarkan nama baik anggota keluarga melalui perbuatan atau tanggapan buruk yang boleh dipandang serong oleh komuniti sosial. Perbuatan yang bertentangan syariat ajaran Islam seperti perbuatan maksiat, sumbang mahram, liwat, lesbian, gay, dui seksual dan sebagainya ditegah dan disanggah sama sekali dalam syariat Islam, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-32, iaitu qawla taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'at sabila. Bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kita akan melihat bagaimana hubungan pergaulan di antara gender terpelihara dengan baik ketika bersama dengan saudaranya, iaitu Syuhar yang bukan beragama Islam sentiasa mengambil kesempatan dan peluang untuk mendekati gender yang baru sahaja memeluk agama Islam. Maka jelaslah tindakan gender menjaga batas pergaulannya sesama jantina, terutamanya bukan mahram, seperti mana yang termaktub dalam ajaran Islam, demi menjaga nama baik agama Islam sekaligus zuriat keturunan
daripada perbuatan terkutuk. Kaji akan cuba untuk menjelaskan dari aspek menjaga harta, iaitu hifz al-mal. Hifz al-mal adalah perkara utama yang terkandung dalam maqasid syariah bagi tujuan mengambil berat perihal masyarakat yang mementingkan kemaslahatan secara umum dengan menitik beratkan prinsip ketulusan dalam pemilikan harta dan keadilan dari sudut pembahagian keuntungan. Melindungi harta masyarakat atau saudara yang lain bagi mengelakkan permasalahan yang seringkali berlaku seperti penyelewengan harta syarikat, gubahan wang haram dalam institusi ataupun pertubuhan tertentu. Menjauhi unsur penipuan seperti isu kahar menyebabkan pemberian harta berkenaan tidak sah yang mengikut ketetapan syariat Islam. Seperti mana pada petikan 5 di bawah memperlihatkan bagaimana pengarang menonjolkan watak yang memainkan peranan penting dalam menguruskan sumber kewangan secara adil dan saksama dengan memberikan keutamaan kepada fakir miskin yang lebih memerlukan sumber kewangan, malah menyumbang sebahagian harta kepada institusi dan sektor-sektor tertentu demi kebaikan masyarakat. Kefahaman maqasid al-syariah memberikan faedah yang besar dalam memahami objektif hukum-hukum yang telah disyariatkan, terutamanya dalam berijtihad dan berfatwa. Objektif utama syariat Islam adalah memelihara sistem kehidupan manusia dan karamat insani berteraskan manhaj ilahi. Kefahaman maqasid ini menjadikan seorang Muslim dapat melakukan amal kebaikan dengan sempurna